Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau An-Nur, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnianya kita sama-sama dapat menaikkan salat fardal maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita meluangkan sedikit waktu untuk diri kita menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebabnya kita ni nak ada usaha untuk mencari ilmu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut, siapa yang menempuh sesuatu perjalanan itu, yang mana perjalanannya itu bergelumang dengan sebabnya menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala permudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, sebelum tu saya ingin mohon kemaafan. Pada bulan 12 memang tak sempat untuk hadir kuliah tuan-tuan, atas kesibukan, dan ujung tahun biasanya memang program pun banyak lah. Jadi tahun ni, tahun baru, insyaAllah kita mula kembali sambung kitab Riyadhus Salihin. Kita telah pun habis selesai membahaskan ataupun membicarakan hadis-hadis yang ada dalam bab At-Taubah. Maka kita akan masuk bab yang baharu, iaitu Babus Sabri, bab sabar, yang mana didatangkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih hadis-hadis yang berkaitan dengan bab sabar ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, sebagai ulangan kita kena ingat, sebab tu kitab Riyadhus Salihin ini dia sebagai taman-taman bagi orang yang saleh, yakni bagaimana untuk memperhiaskan diri kita menjadi orang yang saleh. Sehingga kan disebut oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Nuruddin Atir, yang telah pun kembali ke rahmatullah pada tahun lepas 2022 tuan-tuan, di Damsyik, seingat saya. Beliau pernah menyebut pada anak muridnya, dia menyatakan apa, kalau kita ingin menguasai tasawuf Imam Nawawi, dia kata, maka bacalah kitab Riyadhus Salihin, dia kata. Sebab kitab Riyadhus Salihin itu adalah merupakan kitab tasawuf Imam Nawawi, dia sebut. Sebab tu dia tidak membincangkan tentang hukum fiqh itu, tetapi dia banyak membincangkan, membahaskan tentang nasihat. Dia banyak membicarakan tentang bagaimana untuk membina peribadi seorang Muslim. Sebab tu banyak dah hadis yang kita baca sebelum ni, kalau kita lihat satu persatu, kalau ingat kembali, hadis-hadis yang didatangkan oleh Imam Nawawi itu adalah sesuatu yang boleh menjadi motivasi kepada kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita adalah orang yang nak ambil berkesempatan yang mana datangkan riwayat-riwayat kisah para sahabat
yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama mana nyawa itu masih dikandung badan, bab kata pepatah Melayu, maknanya kita usaha sehari baik tuan-tuan untuk kita mengejar taubat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ni masih hidup, Allah Taala berikan kesihatan, tidak rugi pun. Sebab taubat itu adalah tandanya seorang yang saleh. Bertaubatnya seorang hamba itu tandanya dia itu orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila dia lepas dia bicara bab taubah, dia membicarakan bab sabar. Kita bertaubat tuan-tuan, sebab tu dipanggil satu cabang ilmu hadis ni tuan-tuan. Siapa yang mengaji hadis tuan-tuan, basic secara umumnya ada 6 cabang. Pertama iaitu mustalahul hadis, yang membicarakan tentang mustalah hadis ni. Yang kedua iaitu ilmu rijal ataupun ar-ruwat, membicarakan perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga iaitu membicarakan tentang al-jarhu wa ta'dil. Siapakah perawi yang dikritik, siapakah perawi yang dipuji. Kita kena tahu. Sebab tu untuk mengesahkan sesuatu sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, kita akan membicarakan dalam hadis itu cabang ilmunya ilmul mukhtalifil hadis, yang mana ilmu ini membincangkan bagaimana untuk kita berinteraksi dengan hadis yang bercanggah. Hadis ni kita jumpa contohnya Nabi melarang, menegah orang yang mengiringi jenazah dengan menaiki kenderaan. Tiba-tiba ada hadis lain pula, Nabi sendiri yang menunggang unta ketika mengiringi jenazah. Jadi satu cabang ilmu ni yang mana bagaimana untuk kita faham, apakah kita pilih mana satu skin kita suka? Tak, dia bukan kaedah begitu. Sebab tu cabang ilmu itu antara tokoh ulama yang paling awal sekali membahaskan tentang perkara tersebut iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya yang pertama dalam dunia tuan-tuan, yang disebut secara khusus kitab Al-Ikhtilaful Hadith, yang dikarang oleh Imam Syafi'i sendiri. Itu bab yang keempat. Yang kelima iaitu Ishkalul Hadith. Ishkal hadith ini bagaimana nak berinteraksi dengan hadis-hadis yang muskil. Kalau tuan-tuan ingat balik, cuba tuan-tuan tengok hadis yang kita bincang pada hadis yang terakhir dalam bab At-Taubah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala, Allah tertawa, Allah ketawa. Itu iskal, termasuk dalam kemuskilan nak faham apakah Allah tu gelak sama macam kita gelak. Itu dipanggil cabang ilmu yang kelima, dipanggil iskalul hadith. Tuan-tuan, yang agak rumit juga tuan-tuan. Dan yang terakhir iaitu turjumatul abwab ataupun turjumatul kitab. Turjumah ni apa? Turjumatul abwab ataupun turjumatul kitab ini iaitu memahami hadis-hadis yang disusun oleh muhaddithin yang diletak dalam kitab-kitab mereka. Kenapa diletak hadis ini dalam bab ni, kenapa dia letak dalam bab ni? Kan? Contoh tuan-tuan, kita bawa mari. Kenapa Imam Tirmidzi meletakkan hadis as-siwak sebelum masuk dalam bab al-wudu? Dalam bab al-wudu, kenapa tidak diletak hadis siwak dalam hadis babus solat? Jadi kita nak memahaminya tu mesti ada sebab. Dia bukan diletak suka-suka tuan-tuan. Termasuklah kitab Riyadhus Salihin ini, kalau kita teliti tuan-tuan secara umumnya lah, siapa yang nak mengkaji lebih, dia kena berguru, dia kena duduk baca kitab ni depan guru Riyadhus Salihin ini, baru kita faham kenapa orang ni, tokoh ulama ni, dia letak bab ni at-taubah dulu. Kenapa tak bab sabar dulu? Kenapa dia tak letak bab contohnya bab al-ikhlas ke dulu? Contoh, pernah tanya tak? Tuan-tuan pernah terfikir tak? Sebab dia ada maksud dia tuan-tuan. Sebab tu nilai seorang pengarang kitab tu
amat besar. Kita tak boleh baca buku macam tu, tuan-tuan. Sebab tu apa-apa jadi buku ilmiah, buku yang berbentuk sifat ilmiah, tuan-tuan, hatta buku yang ditulis dalam bahasa Melayu sekalipun, kita mesti baca mukaddimah dah. Lepas tu kita dah baca mukaddimah dah, tuan-tuan. Bila kita lihat mukaddimah dia, kita akan tahu maksud dia mengarang kitab tersebut. Gambaran awalnya kita akan nampak, kan? Ataupun kita kata, kalau novel tu, orang nak tahu novel tu kan, novel tu dia cerita apa? Novel tu dia ada satu dipanggil sinopsis, kan, untuk kita mengetahui secara umum gambaran perjalanan karangan ataupun makal ataupun penulisan tersebut. Lagi, tetapi berbeza dengan kitab ilmiah, tuan-tuan, dia akan sebut secara terperinci di dalam mukaddimah kitab. Kalau kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari letak mukaddimahnya tu panjang. Imam Muslim letak dalam awal kitabnya mukaddimah tu panjang. Imam Tirmidzi pun sama, dia letakkan kaedah-kaedah yang perlu kita ambil. Bahkan Imam Tirmidzi dia letak pula dalam satu bab khusus nak memahami kitab dia, iaitu dipanggil Al-Ilal. Itu nak kena lihat mukaddimah mereka nak bagi faham. Jadi secara mudahnya, tuan-tuan, dia letak susun, Imam Nawawi susun ikut tahap step. Kita tak akan boleh jadi sabar dulu. Apa-apa kita kena mendahului pertama. Kalau kita lihat Al-Ikhlas dibahas dalam bab hati. Sebab kata ulama, contohnya Imam Syafi'i sebut yang dalam Islam itu disebut sebagai 2/3 adalah terkait dalam bab hati. Hati tak terkawal, maka susah baginya untuk taubat. Betul tak? Maknanya mesti ada faktor tertentu ulama ni, sebab mereka dah kaji sifat-sifat tentang peribadi seorang manusia ni. Apa yang mereka nak, apa yang sepatutnya dia jadi macam ubat. Macam kita, doktor mari bagi jumpa ubat, dia kata maka hak ni ikut tempoh ni, hak ni ni, hak ni 1 biji. Jadi begitulah pengarang kitab ni, mereka bukan susun hadis itu berdasarkan suka-suka. Aku nak bab ni tak kat sini, aku nak tak bab ni kat sini, tak. Melainkan kita yang kena kaji setiap penulisan para ulama. Baik, kalau kita lihat lepas bab taubah, as-sabar. Orang lepas taubat, tuan-tuan, dia akan diuji. Betul tak? Bukan semua kita kata taubat lepas tu habis macam tu, maknanya kita selamat dah. Tak selamat. Lepas bertaubat, dia kena sabar, maknanya untuk menempuhi perjalanan hidup dia yang seterusnya untuk memelihara taubat tersebut. Maka didatangkanlah satu bab yang dipanggil babus sabar. Sebab tu kita selalu sebut taubat, taubat, taubat. Kita tak tahu apakah peranan kita selepas itu, selepas kita bertaubat. Jadi peranan yang paling besar adalah untuk orang yang dipanggil golongan at-tawabin. Orang yang bertaubat ini, dia mesti masuk satu langkah step yang besar, iaitu dia wajib menjadi orang yang sabar. Kita kata aku tak mau buat dah maksiat ni. Tuan-tuan bayangkan, dia dah berpuluh tahun. Dia dah berpuluh tahun dah dia ini orang yang main judi. Tuan-tuan jangan main judi ni, ketagih, tuan-tuan. Ada orang sampai sanggup mencuri nak main judi. Apa kalau kita kata apa yang susah dia? Tinggal sudah, apa nak pening-pening, ada duit pilih main, kalau tak duit tak lah mencuri. Kita kata, betul tak? Orang yang berzina, tuan-tuan, kita rasa aku pelik dia ni. Boleh berzina, orang kata sampai satu hari, orang kata 2 perempuan, 3 perempuan. Dia nak tinggalkan tu menjadi susah. Melainkan mesti ada satu kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan dalam sifat diri manusia itu, satu namanya iaitu as-sabru. Yang ni mustahil. Sebab tu sabar ni, tuan-tuan, banyak orang, ramai orang dia boleh sebut. Nanti kita akan lihat hadis ni, tuan-tuan, sehingga akanlah hadis satu riwayat. Kalam ni biasa kita dengar hari ni, rupanya bukan orang Melayu sebut, Arab pun sebut juga. Pernah satu ketika seorang perempuan yang mati anak, kan? Kalau tuan-tuan ingat, saya pernah baca hadis ni pada tuan-tuan. Seorang perempuan yang kematian anaknya, dia meratap di
perkuburan anaknya. Dia tak boleh terima hakikat anak dia meninggal dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu? Nabi diiringi oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perempuan tu, isbiri, sabarlah. Perempuan ni tak tahu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, dalam riwayat, bukan semua orang pernah tengok Nabi. Orang tahu Nabi, orang tahu Muhammad itu, tetapi bukan semua orang tahu rupa Nabi macam mana. Jadi perempuan ni bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begitu pada dia, sabarlah. Dia kata, sabar wahai perempuan. Dia paling dia tengok muka Nabi, dia kata, bukan hang kena, sedap lah cakap boleh sabar. Tengok. Ayat tu dalam hadis sebut dah. Bukannya hari ni punya kalam tuan-tuan. Bukan kalam hari ni. Lama dah. Duk kata, bukan anak hang yang mati, boleh dia cakap sabar. Jadi Nabi bila tengok dia dah cakap macam tu, Nabi tak mau memanjangkan pertuturan, bercakap dengan perempuan ini. Nabi pun berlalu. Famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berlalu. Anas bin Malik berhenti. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata, arafti man huwa? Han tahu tak tu siapa? Cerita dia riwayat ni. Han tahu tak tu siapa? Lalu dia kata, ma araftu. Dia kata, aku tak tahu siapa tu. Dia kata, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangis perempuan tu. Perempuan tu pergi cari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku minta maaf sungguh, aku tak tahu kamu ya Rasulullah. Dia kata, dalam riwayat itu sebut Nabi ajar, iaitu apa? Satu doa untuk supaya jadi orang yang sabar. Saya tak ingat hadis tuan-tuan matan tu. Dia ajar pada perempuan ni, nanti saya rujuk balik tuan-tuan. Dia ajar pada perempuan tu untuk apa dia? Sabar ni tuan-tuan, maksud dalam kisah ni, dia tidak boleh bermula daripada satu peristiwa yang besar. Nabi dah bagi hint dah. Tuan-tuan, kita tak pernah belajar untuk jadi sabar daripada peringkat yang kecil, yang kecil. Jangan bermimpi untuk menjadi orang yang sabar bila kita menerima musibah yang lebih besar. Betul tak? Kita contoh balik lagi tuan-tuan, kita bawa kenderaan kita, tiba-tiba kita berhenti di traffic light, kan? Kita berhenti di traffic light. Apa berlaku? Tiba-tiba ada satu hamba Allah, dia bawa motor dia, sebab yalah mungkin kita, faktor kenderaan rapat kan, dia terlanggar side mirror kita. Cuba kita tanya diri kita waktu tu, kita boleh tak jadi orang yang sabar? Itu mungkin besar jugalah kita kata. Lagi-lagi pula kena kereta baru, tak? Kereta mahal. Buta kah kita tak? Dia tak dengar kita duk cakap seorang dalam kereta ni, buta punya mamak ni. Tak nampak kah side mirror orang ni punya besar, side mirror ni pun langgar juga. Gitu kata, bodoh lah, semualah keluar habis. Benda sesimpel itu kita tak boleh jadi sabar tuan-tuan. Usah bermimpi. Itulah ubat bagi taubat. Sebab tu taubat tidak akan berjaya bila mana kita tak boleh menjadi orang yang sabar. Jelas, maknanya jelas apa yang Imam Nawawi nak ajak pada kita ini, jelas tuan-tuan. Baik, Imam Nawawi dia bawa ayat Quran, dia sebut pertama, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Dia kata, tengok, verb command. Okay, verb kata perbuatan, verb command. Allah Ta'ala sebut dengan secara clear, tak perlu nak bahas. Maknanya Allah kata bersabarlah dengan dua kaedah. Verb command dalam tu ada dua versi. Pertama, Allah Ta'ala sebut isbiru, sabarlah. Yang kedua, wasabiru, jadilah orang yang sabar. Maknanya kita wajib kena bersabar. Walaupun kok macam mana kita kata bukan anak hang, anak aku yang kena, masing-masing wajib kena jadi sabar. Pertama. Kemudian Allah Ta'ala datang lagi kuatkan bagi ditaukid. Allah kata kamu kena jadi orang yang sabar. Tengok, kukuh ayat Quran tu. Bukan senang tuan-tuan. Kita tak pernah diuji dengan satu benda yang besar. Mungkin kita kata kat orang boleh jadilah sabar. Ada. Betul lah ayat tu juga, kerana betul juga dari sudut kefahaman, sebab kita tak pernah diuji begitu, mungkin mudah kita nak kata jadi orang yang sabar. Contoh tuan-tuan, saya bawa kisah Abu Bakar Al-Misk.
Tuan-tuan pernah dengar nama Abu Bakar Al-Misk ini? Kenapa dia mendapat gelaran Al-Misk? Dia juga dikatakan adalah waliullah. Disebut dalam kitab, para ulama sebut mengkesahkan tentang Abu Bakar Al-Misk ini, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, ambil iktibar. Mungkin kita tak mampu tahap dia, mungkin kita boleh contohi untuk ke arah itu. Abu Bakar ni, tuan-tuan, umur muda jadi tokoh ulama besar dah. Ketika usia dia muda, dia dah jadi tokoh ulama besar. Yang kedua, dia ini orangnya santun. Bahasa tutur katanya yang begitu selesa, orang dengar pun senang hati nak cakap dengan dia. Kita, tuan-tuan, ada orang menyembang, dengar dia keluar pun menyampah dah. Kalau orang menyampah kita kena istighfar banyak. Sebab tu usaha kita bila kita keluarkan kalam kita, orang senang mendengar kalam kita dengan intonasi, lenggok. Orang suka. Faham tak maksud dah? Ish, dia ni cakap tak tinggi, Allah lembut dia bercakap, kan? Dia ni tak adalah nampak macam orang kata cakap ni nak merendahkan orang lain. Maknanya itu akhlak Abu Bakar Al-Misk. Yang ketiga, package dia lengkap, tuan-tuan. Dia ni kacak, handsome. Orang perempuan, tuan-tuan, tiga benda ni bila tengok. Alim, ada ilmu banyak. Lepas tu sopan santun tutur katanya. Dan yang ketiga, dia kacak. Pada zaman dia, tuan-tuan, apa yang berlaku pada Abu Bakar ni? Semua pakat crush. Pasal orang hari ni, tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu pasal anak muda hari ni, budak sekolah menengah duk kata crush. Kita saya pun pelik kat dulu. Tu crush dia, ustaz, crush dia kata apa benda crush ni? Rupanya dia minat kat orang tu tak tahu dia minat kat orang tu. Tu maksud crush, kan? Jadi orang perempuan memang ramai suka kat dia. Senang kata nak jadikan macam lelaki idaman, lelaki Melayu terakhir. Kata dia nak kahwin dengan dia tu. Tapi dia dah berkahwin dan dia tak mau berkahwin lagi. Cukuplah satu isteri dah. Jadi semua orang perempuan pakat nak dengan dia. Akhirnya Allah uji, nak tengok sabar dia tak sabar. Allah uji dia. Ada satu perempuan yang cantik, kaya. Dua benda ni, kalau perempuan tu cantik dengan kaya, confirm package dah. Lepas tu dia nak dapat hak macam kita, hak Cak Ayam ni, confirm dia tak mau, kan? Walaupun muka kita macam Shah Rukh Khan, badan six pack, confirm dia tak mau sebab duit tak ada. Okay, kalau dia kacak dan kaya, memang orang kata laki tu memang package. Tapi orang perempuan, dia cantik, kaya tu juga package. Biasa kita sebut hari ni, tuan-tuan. Dia ni, tuan-tuan, dia perangkapnya Abu Bakar Al-Misk ni, tuan-tuan, sampai dia berjaya untuk buat satu helah. Helah yang boleh menjadikan Abu Bakar ini masuk dalam rumah dia. Akhirnya dia berjaya. Saya tak ingat cerita dia secara khusus, tuan-tuan, cuma secara umum saya sebut, disebut dalam kitab juga, cerita riwayat kisah ni. Maka dia pun duduk dalam tu, tuan-tuan. Berjaya, akhirnya dikunci dalam rumah tu. Bila dikunci, tuan-tuan, bayangkan perempuan ni kaya, perempuan ni cantik. Tahu-tahu apa yang dia buat perempuan ni, tuan-tuan? Dia bogelkan dirinya terus. Kita, tuan-tuan, kalau dibuat macam tu, tuan-tuan, ruyuk, serban hapsak pun ruyuk, tuan-tuan. Dia bogelkan dirinya di hadapan Abu Bakar Al-Misk ini. Abu Bakar ni tutup mata dia. Tengok Allah uji maqam. Sebab tu Imam Nawawi bawa, dia kata apa? Dia kata, Imam Nawawi sebut dalam ayat Quran, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, kata Allah. Tengok, orang yang sabar itu, kalau kamu tak diuji, jangan kata kamu sabar. Kita dah kata kita sabar, tuan-tuan, ya alhamdulillah, tetapi tunggu saat Allah akan uji. Sebab tu setiap individu, bahkan sampai tokoh sufi yang paling tinggi ke, saleh yang paling tinggi, kata salih a'la, kita kata yang paling tinggi salehnya sekalipun, tetap Allah akan uji. Seperti mana Abu Bakar Al-Misk ini, Nabi SAW pun Allah uji, tuan-tuan. Ini kan pula kita yang ranking di bawah-bawah ni, memang Allah akan uji. Semua kita akan diuji, tuan-tuan. Jadi Abu Bakar diuji begitu, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Dia tutup mata. Perempuan dia peluk dia,
Suruh dia duduk. Perempuan tu kata, marilah berzina dengan aku. Marilah bersama, tak kata berzina, marilah bersama dengan aku, dia kata. Tuan-tuan, bayangkan siapa yang boleh tahan nafsu dengan digoda sampai tahap begitu. Dalam masa yang bersama, Abu Bakar ni duk fikir, macam mana aku nak melepaskan diri aku, dia kata. Macam mana aku nak melepaskan diri aku daripada perempuan ni, dia kata. Dia kata, tak boleh, aku takut pada Allah. Hang bukan mahram bagi aku, hang bukan isteri aku, tak boleh. Perempuan dia kata, aku tak peduli, aku dah lama crush kat hang, dia kata. Lama dah kat crush hang ni. Tunggu masa ni, hard time ni dah dapat jadi crush ni, kata. Dia kata. Kita kalau waktu dia bukan crush, memang crush sungguh dah kita waktu tu, tuan-tuan. Nak cerita. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala datangkan macam satu dipanggil, kita panggil ilham. Okay? Ilham datang. Dia kata, dia kata, okey, dia kata, Sa'ad, boleh tak bagi aku pergi tanah, Sa'ad, dia kata. Aku nak terberak, dia kata. Boleh tak aku nak pergi tanah, aku nak terberak, dia kata. Perempuan dia kata, tak apalah, hang masuk tanah tu confirm tak boleh lari juga. Tak boleh lari dah. Sebab perempuan tu tahu rumah dia memang tak ada tempat dah bagi Abu Bakar tu untuk melarikan diri. Jadi perempuan dia kata, tak apa, hampirlah tanah lu. Hampir prepare lah apa yang patut dalam tanah tu, hampir siap-siapkan diri, perempuan tu kata. Abu Bakar al-Misk ini pun masuk dalam tandas. Dia pun duduk dalam tanah tu, tak buat apa, kencing pun tak, berak pun tak. Masa dia pernah termenung, dia kata, sudah mampu dah. Kalau kita bukan mampu, kita dalam tandas macam tu. Abu Bakar dia kata, sudahlah, macam mana aku nak lepaskan diriku, dia kata. Tiba-tiba perut dia sakit sungguh. Sakit sungguh perut dia. Dia pun berak. Dia berak lama, dia duduk terfikir, macam mana aku nak lepas, dia kata. Allah Ta'ala datangkan satu ilham, sebab kerana boleh jadi sabar daripada awal tadi kan, dia masih melepasi tahap ujian sabar tu tadi. Datang ilham dia ambil najis, dia lumur satu badan dia, muka dia sekali. Kita nak buat ke tuan-tuan, nak bubuh najis kat muka ke nak pergi dengan perempuan tu? Itu pilihan tuan-tuan. Allah uji setiap kita, berbeza ujiannya. Abu Bakar ni ambil najis dia sendiri, tuan-tuan. Ambil najis dia tu, lumur kat muka, lumur kat baju dia, badan dia semua. Dia pun keluar. Bila perempuan tu tengok dia, perempuan tu nak termuntah. Pengotor kamu, dia kata. Dia halaunya Abu Bakar al-Misk ni keluar daripada rumah dia. Selamat dia daripada perempuan yang nak mengajak dia berzina waktu tu tadi. Bila dia berjalan balik, tuan-tuan, jalan balik tu, dia pun mandi siap-siap. Mandi, bersihkan tubuh badan dia. Dia duk berasa macam terngiang-ngiang, masih ada bau tu, masih ada melekat. Macam kita kan, kalau kita rasa macam dah bersih, tapi bila kata, macam duk terngiang-ngiang, bau tu masih ada melekat kat badan kita. Begitulah Abu Bakar al-Misk. Dia ni, waktu dia berjalan, lepas dia mandi pun semua, dia pergi masjid. Dia mengajar, anak murid dia duk tunggu lama. Macam biasa. Dia pun pergi masjid, solat. Waktu dia berdiri solat pun, dia duk berasa macam, orang ni cium bau aku ni pelik. Waktu dia masuk mula masjid, orang duk tengok dia macam. Habis semayang solat tu, dia pun duduk macam ni, tuan-tuan, mengajar anak murid dia. Peliknya, anak murid ni semua pakat duduk rapat. Semua duduk kerumun rapat ni. Dia pun tanya, pasal apa kamu duduk rapat dengan aku, dia kata. Dia kata, ya Syekh, wangi sungguh kamu, dia kata. Bau apa yang kamu pakai ni, dia kata. Tu yang gelaran dia dapat al-misk itu, tuan-tuan, kasturi. Allah Ta'ala anugerah tu di antara wali Allah, tuan-tuan. Ya Allah anugerahkan sebab kerana sabar dia tadi. Siapa dia yang sanggup buat macam tu, tuan-tuan? Kita, tuan-tuan, diuji oleh Allah Ta'ala dengan benda yang besar macam tu. Jangan minta, tuan-tuan. Jangan minta, saya kata. Sebab kita kena sedar, level iman kita tak sama macam orang begini. Sebab tu, ya Allah, kalau kau uji aku, ya Allah, biarlah ujian itu level aku, ya Allah. Sebab kita tak mampu tanggung, tuan-tuan. Kita tak mampu tanggung. Sebab tu boleh jadi, tuan-tuan, kita kata, senang dia tu dapat apa, jadi pengarah kan, bos bahagian apa-apa. Tuan-tuan, saya nak sebut satu hamba Allah, tuan-tuan, dia main mengadu. Dia kata, dia ni kerja Petronas, tuan-tuan. Dia yang jaga tender. Dia yang jaga tender, tuan-tuan.
duduk kat KLCC tu. Saya dengan dia memang baik. Memang baik sungguh, tak sebut nama lah, tapi dia tuan-tuan cari pula. Tuan-tuan, masa dia kahwin tuan-tuan, masa dia kahwin, saya lah yang baca doa. Tuan-tuan, masa dia kahwin sepelik. Waktu tu saya tak kenal latar belakang background jawatan dia. Masa dia kahwin tuan-tuan, Cina datang bawa jam Rolex, bawa ni. Memang gila lah. Hadiah tu bukan calang-calang punya hadiah. Bayangkan tuan-tuan. Lepas tu, lama lepas kenal tu, baru saya tahu, dia kata dia yang untuk pilih mana-mana tender untuk Petronas. Tuan-tuan rasa mau tak orang duk riswah banyak datang ke dia nak dapatkan tender? Bukan main ratus ribu, juta dia kata orang bagi. Iyalah projek. Tuan-tuan, Petronas ni tuan-tuan, saya nak cerita kerja sikit je. Contohnya ada satu hamba Allah ni cerita juga kata, dia ni pakar dalam electrical engineering lah. Orang lain buat ni semua tak boleh. Dia ni kawan baik dekat di satu tempat ni, panggil dia pergi buat. Pergi buat tu dia kata tak apalah, free, benda tu simple. Lepas tu Petronas kata tak boleh, kami kena bayar juga. Lepas tu dia pun letaklah situ, letak dalam harga 1,500 kot, 1,500. Sebab daripada KL bawa dia pergi ke Miri, daripada Miri sediakan hotel, lepas tu bawa dia naik heli pergi ke platform tuan-tuan. Dia minta 1,500 je. Hamba Allah ni haji ni, tak cerita hak soalan hak tender tu, cerita lain hari dulu. Dia kata nanti buat surat tu pulang balik, tak boleh, letak 45,000. Dia pun dia kata dah Petronas nak bayar tu, dia tak minta. Tu lain cerita. Bayar 45,000 hanya tukar sikit je kerana kepakaran dia tadi tuan-tuan. Benda tu rasa Allah sikit sangat, 45,000 tuan-tuan Petronas bayar. Hak ni tadi yang tukar lulus tender tuan-tuan, dia kata Ustaz, saya pernah ruyuk, dia kata. Dia kata Ustaz, saya pernah ruyuk 2-3 kali juga ruyuk lah. Maknanya tuan-tuan, orang bagi sejuta orang bagi. Lepas tu kita kata, ya Allah, seronoknya dia jadi bos besar kan. Bos besar tu lagi besar lah ujian lah. Duduk dalam jadi sahabat tu, pegang jawatan menteri, besarlah jawatan lah, besarlah sahabat yang akan diuji oleh setiap individu masing-masing. Ini yang kita kena faham. Sebab tu jangan diminta-minta. Sebab apa? Kalau kita bukan level tu, jangan minta, ya Allah, kita kata aku nak jadi YB sinilah, kata contoh kita tak mampu ke arah itu tuan-tuan. Jangan duk main tuan-tuan. Sebab tu yang paling mustahak bina hati kita ni, dibina adalah untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab tu Imam Nawawi sebut lagi, tengok pada ayat yang kedua disebut dalam kitab tu ada dalam kitab tu dia kata apa? Allah Ta'ala sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Allah Ta'ala sebut wala nabluwannakum lam taukid, sungguh kami akan menguji kamu, kata Allah. Pertama, minal khauf, kita ni tuan-tuan akan diuji dengan perasaan takut. Takut ini kalau tak ada, bohong. Sebab tu takut ini datangnya dengan untuk diimbangi adalah sabar. Betul tak? Kita dah takut macam-macam lah. Kita kata ni rumah nak runtuh, rumah banjir pun semua takut, air dah makin naik, kita takut. Tapi benda tu boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Tapi yang pertama yang kena letak sabar. Kalau orang duk kata aku tak pernah rasa takut, bohong tuan-tuan. Takut ni berbeza tuan-tuan. Ada orang ni takut dalam bab ni, tapi dia ada takut tak takut dalam bab ni. Sebab tu kita tengok contohnya orang yang duk main ombak kan, ombak besar tu tuan-tuan, yang main papan luncur tu, papan luncur kan, papan luncur tu, kita kata dia ni tak takut ombak sampai 5 meter 6 meter tinggi, dia boleh main kat situ tuan-tuan. Kita sebab kita tak pernah mengalami benda tu dan kita tidak tahu tentang apa-apa tentang perkara tersebut, jadi kita rasa takut. Apakah dia ni tadi yang kita tengok, hebat, dia ni tak ada rasa takut ke? Dalam tang tu dia tak takut, tapi ada benda lain dia takut. Sebab tu semua individu kita ni ada, Allah Ta'ala datangkan perasaan takut. Sebab tu takut ni diimbangi dengan sabar. Allah Ta'ala sebut lagi wal ju', Allah akan uji kamu dengan lapar. Lapar ni jangan main tuan-tuan.
Lapar ni tuan-tuan adalah satu benda yang kalau kita tak pernah rasa, tuan-tuan, susah tuan-tuan, mungkin kita tak boleh nak selami. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mana disebut dari riwayat dia sendiri yang mengkisahkan, dia kata apa dia, wa ana jalisun, dia kata ketika aku duduk, dia kata, dan perut aku diikat dengan batu, ikat dengan batu. Bayangkan kita pernah tak lapar tuan-tuan, ikat dengan batu. Dalam masa yang sama tuan-tuan, hadis ini tuan-tuan mengajar. Sebab tu Nabi sendiri dalam peristiwa Khandaq, kan, peristiwa Khandaq, parit tu dilihat oleh sahabat bila Nabi ni diangkat ni nampak batu diikat. Batu ni tuan-tuan sebenarnya adalah kalau orang ada masalah angin, sebenarnya bagus, sebab lagi perut orang yang kosong, yang lapar, lagi mudah masuk angin. Jadi untuk mengelak daripada masuk angin, ikat dengan batu. Bukan batu besar, batu yang sedang-sedang yang kita boleh mengelak daripada ni. Azan dulu tuan-tuan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahumma Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati as-salati sayyidina Muhammad wa syaraf.
Sikit tuan-tuan. Jadi Abu Hurairah tadi dalam bab al-ju' ni sikit tuan-tuan, Allah uji sabar pada Abu Hurairah dalam bab ju', lapar. Dia duk tunggu apa dia di jalan tuan-tuan, dia harap sebab jalan itu memang sahabat-sahabat akan lalu. Sahabat-sahabat Abu Bakar lalu, Umar pun lalu situ. Jadi satu ketika tu Abu Bakar lalu. Bila Abu Bakar lalu, dia pun tahan. Dia kata, "Ya Abu Bakrin," dia kata, "Wahai Abu Bakar," dia kata, "boleh tak kamu bacakan satu ayat pada aku?" Dia tak minta. Dia tahu dia lapar, dia tak minta. Di situ dalam bahas ulama sebut dalam bab apa dia? Ta'affuf, tuan-tuan. Tidak suka meminta-minta. Sebab tu akhlak bagi orang yang miskin, orang yang susah ni, jangan suka beramal dengan sifat yang suka meminta-minta. Okey. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia tak minta. Dia kata, "Wahai Abu Bakar, boleh tak bacakan satu ayat ke aku?" Ni cerita. Lalu Abu Bakar bacalah satu ayat daripada Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita fikir secara ni, siapa dia Abu Hurairah? Orang yang di antara orang yang terawal adalah yang mendapat tahu tentang turunnya wahyu. Dia juga dipanggil adalah di antara tokoh yang pakar dalam Quran. Termasuklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dia juga lah perawi hadis yang begitu banyak, Abu Hurairah ni. Tapi pelik tak? Di situ maksud dia, ketika Abu Bakar kalau nak baca ayat Quran tu, boleh jadi Abu Bakar kata, "Macam inilah hang mai ikut aku lah. Pergi bilik rumah aku, pergi baca ayat sampai itu boleh dia bagi hidang makan." Itu harapannya. Tetapi Abu Hurairah tak dapat. Abu Bakar pun baca ayat Quran pun pergi begitu. Kemudian lalu Umar pula sama yang berlaku. Dia minta baca satu ayat Quran, tetapi Umar hanya membaca. Umar tak ajak pun dia pergi balik rumah ke, pergi kedai kopi ke, tak ada. Baca ayat tu, kemudian baca satu ayat, kemudian berlalu. Ulama sebut hadis ni sahih tuan-tuan. Antara dia sebut, Imam Nawawi kata, apakah Abu Bakar dan Umar tak tahu yang dia ni susah tadi, lapar? Tahu. Kata para ulama, apa dia? Kata para ulama sebut, Imam Nawawi kata, kerana Abu Bakar dan Umar juga turut pada waktu yang sama, waktu tiada apa-apa yang nak diberikan makan kepada Abu Hurairah. Tengok, nampak tak? Ulama ajar kita bersangka baik. Waktu tu Nabi lalu, Nabi nampak Abu Hurairah waktu tu dengan perut dia duk tunduk-tunduk macam tu, macam orang sakit perut, kelaparan. Nabi kata, "Wahai Abu Hurairah, mai sini ikut aku." Ikutlah sampai balik rumah. Bila balik rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu al-qadhu, mangkuk yang di atas meja rumah, dalam rumah Nabi, susu al-laban, halib. Dalam hati Abu Hurairah tengok Allah uji. Ini sahabat. Kita ni bukan level sahabat tuan-tuan. Sahabat pun dia kata, alhamdulillah, ada dah benda hak boleh dimakan, susu ni. Susu ni benda yang bagus, boleh mengenyangkan. Tiba-tiba Nabi tak suruh dia minum. Nabi kata, "Abu Hurairah, pi masjid sekarang, pi Masjid Nabawi, ud'uni, panggil semua aku ahlus sufah." Dia kata, "Pi satu mangkuk." Tengok Allah uji dia. Boleh sabar tak? Pun sahabat diuji oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal, ada perasaan yang sudah mula, Nabi panggil ahlus sufah semua sekali. Tuan-tuan bayangkan, ahlus sufah ada berapa di masjid? Dalam riwayat sebut baina 70 wa 80, antara 70 ke 80 orang dalam satu masa. Ahlus sufah ni orang yang tak ada harta, tak ada rumah, makanan harap diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang berada ni untuk diletakkan makanan di masjid, tuan-tuan. Jadi dia pun duk fikir waktu tu, ini kalau main aku dapat sikit lah. Tu nak cerita tuan-tuan, kisah ni bukannya kita aja yang diuji, Abu Hurairah pun diuji oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Boleh sabar tak? Tapi di akhir dalam cerita tuan-tuan, akhirnya bila sahabat ni ahlus sufah datang duduk rumah Nabi ni, satu persatu datang rumah Nabi ni, diberi semua minum air tu, satu mangkuk kecil, tak habis-habis. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai kenyang semua. Termasuklah Abu Hurairah, dia adalah orang yang terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam
minum. Lepas habis semua ahli suffah minum, Abu Hurairah minum. Nabi kata, ishrab. Minum, Abu Hurairah. Minum. Dah Rasulullah, aku dah tak boleh dah. Nabi kata, minum. Minum sampai sengkak. Di sini keluar fatwa. Orang yang miskin, yang fakir, yang memang susah nak dapat makan, bukan kais pagi, kais petang, boleh jadi jumpa makanan 3 hari lagi baru jumpa makanan, maka harus dia makan sampai muntah ke darah. Entah boleh? Tak boleh. Hukumnya makruh, boleh jatuh haram, sebab kita hari-hari jumpa makanan. Ini fatwa dalam bab fuqaha. Dalam bab ni, orang yang susah tuan-tuan, berdasarkan hadis ni tadi, harus, sebab belum tentu kejap lagi, esok belum tentu jumpa makanan. Aduh, itu ujian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Taala sebut, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Harta ni tuan-tuan, kalau tak ada tuan-tuan, jangan main. Nak beli pampers anak, boleh berbunuh, boleh bercerai berai. Tak ada duit. Duit tak ada, nak beli macam mana? Duit is king sekarang ni. Aku beli baru ni, beli jagung 3 tin, apa lagi, sampai kat RM60. Aku kata, mahalnya barang sekarang ni. Tuan-tuan bayangkan orang yang tak ada duit. Anak menangis, pampers nak tukar. Kita boleh cakap, awak hang tak pakai je, dah tahu susah, pakailah lampin. Nak beli lampin pun tak ada duit. Pakai kain batik boleh jadi ya. Kita bayangkan tuan-tuan, orang yang tak ada harta ni susah tuan-tuan. Cuba kita renungkan. Sebab tu bila ada orang yang apa dia meminta hulur bantuan yang telah disahkan itu adalah benar, walaupun kita taklah senang mana, jangan kedekut untuk keluar walau bisyiqqin tamrah, kata Nabi ajarah. Walaupun dengan apa dia, dengan separuh kurma pun kita bagi, tak apa, tolong. Sebab apa dia, itu jalan untuk mendidik jadi orang yang sabar. Kita tak ada. Kita dok fikir gini, RM10. Ni ada duit aku ni. Tuan-tuan rasa nak bagi ke tak? Tak boleh bagi semua. Sebab tu dalam riwayat banyak, Nabi dah ajar para sahabat, jangan bagi semua. Bagi sikit cukuplah, untuk ada mendatangkan tawaduk dalam diri. Pertama, tak kedekut, suka bersedekah, dan mendidik jadi orang yang sabar dalam menempuhi apa-apa. Yang keempat, apa dia? Iaitu Allah Ta'ala sebut wal anfs, nafsu diri kita tuan-tuan. Diri kita ni tuan-tuan, jangan main tuan-tuan. Kita bila ada satu kedudukan, contoh kan, kita kata kita ada ilmu, Allah uji. Imam, Allah uji tak? Jangan main-main tuan-tuan. Imam kena suara sedap tuan-tuan, Allah uji. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan tuan-tuan yang di dalam dunia ini, mereka itu adalah orang yang saleh dilihat secara zahir. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua iaitu orang yang pakar Quran, dan juga orang yang ada ilmu dan pakar Quran. Yang ketiga iaitu orang yang banyak bersedekah. Hadis ini Abu Hurairah baca ketika satu riwayat at-tabi'in datang ke Masjid An-Nabawi, minta baca hadis ni tuan-tuan. Pengsan Imam Abu Hurairah nak baca hadis ni, sebab semua terkena pada dia. Dalam hadis ni Nabi sebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang ada ilmu dan pakar baca Quran? Ma amilta fid dunya, malaikat tanya kepada orang yang alim dan orang yang pakar Quran. Ma amilta fid dunya ta'allamtu wa 'allamtu al-ilma fa qara'tu al-Quran fika ya Rabb, dia kata. Dia kata, aku menuntut ilmu ya Allah, dan aku mengajar pula pada orang lain ya Allah. Wa qara'tu al-Quran, dan aku baca Quran kerana engkau, fika ya Rabb, dia kata. Tiba-tiba Allah kata pada malaikat, hang kata kat dia Allah, kadzabta, bohong engkau, kata malaikat. Bohong engkau. Ta'allamta wa 'allamta al-ilma liyuqalu 'alim. Engkau masa kau menuntut ilmu dulu dan kau mengajar pula, dah ada ilmu kau mengajar pula, sebab engkau ini adalah orang yang nak dikatakan engkau lah paling alim atas dunia. Tu sifat dalam bermain dan diri. Tu disebut Allah Ta'ala al-anfs, diri kita tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Angkat takbir, Allahu Akbar, kena speaker sedap tuan-tuan. Orang boleh naik bulu roma kalau suara orang sedap tuan-tuan. Dia diuji. Syaitan kata,
alun lagi, alun belakang. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat salam kedua, makmum hujung kata. Lagi up dia. Yang main-main tuan-tuan, ini cerita imam, bukan cerita hak belakang-belakang ni, cerita imam sendiri tuan-tuan. Lepas tu wa qara'atal Quran liqalu qari. Tu ayatnya. Hadis tu tak sebut. Itu hadis sahih tuan-tuan. Dan engkau baca Quran pula kerana kau nak dikata kau lah yang paling bagus baca Quran. Berat tuan-tuan. Lah kali kita kata takut jadi hafiz Quran, jadi orang baca Quran, jangan jadi bodoh tuan-tuan. Maknanya kita apa jua keadaan kita semua diuji betul tak? Imam ke, doktor ke, buruh kasar ke, apa semua bentuk kita semua akan diuji oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal. Dan yang terakhir wathamarat, buah-buahan. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok ayat Quranian. Pertama tadi al-khuf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfs wathamarat. Tengok pertama tadi, boleh jadi kamu itu Allah uji dengan adanya rasa takut. Okey. Yang kedua, lapar. Yang ketiga, apa dia? Wa naqsi minal amwal, sedikit hartanya. Yang ketiga, nafsu diri kita. Dan yang keempat, athamarat. Kenapa Allah Ta'ala ni susun elok dah? Level yang paling kecil dalam bab ujian itu khauf. Takut ni benda kecil je. Kita boleh mudah nak kawal takut, betul tak? Betul tak? Yang paling tinggi apa? Athamarat. Kenapa Allah menggambarkan athamarat, buah-buahan? Athamarat ni buah-buahan tuan-tuan. Maknanya orang yang harta banyak. Kebun musang king kat sana, Blackstone sana, di 24 semua ada. Lepas tu dengan banglo, dengan apa, rumah kolam apa semua, bini 4 lagi. Anak pun berdua-dua, anak PhD. Daripada nombor 1 sampai nombor 7, semua PhD anak. Athamarat tu hak level tinggi tuan-tuan. Maknanya pun diuji, semua diuji oleh Allah Ta'ala, melainkan mesti ada sifat sabar. Sebab itu siapa yang dapat sabar, Imam Nawawi bawa ayat yang berikutnya. Tengok, sebab tu Imam Nawawi susun tu, dia bukan susun dan suka ada. Apa dia bawa ayat tu yang terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa tidak boleh tidak, semestinya Allah akan berikan pada orang yang sabar itu ganjaran yang tak terhitung. Faham? Maknanya kalau siapa yang dapat jadi orang yang sabar tuan-tuan, maknanya dia akan diberikan ganjaran yang tak boleh nak sangka. Macam Abu Bakar Al-Misk tadi, kita sehari tengok balik tuan-tuan, kita kena uji. Saya suka uji diri saya sendiri dalam sifat sabar. Kita balik sehari tengok budak-budak duk main kat luar tu kan, huah-huah kan. Tadi elok je selipar aku letak macam ni, tiba-tiba balik lepas main syak lagi kan, selipar dia pump jauh tu sikit, bengong punya budak ni. Main tu tak ada otak kah kita duk katalah hati. Sikit tu pun tak boleh sabar tuan-tuan. Jangan bermimpi untuk kita jadi orang sabar dalam benda yang besar. Sebab tu kita yang kena belai hati kita daripada sekecil-kecil benda nak jadi sabar tuan-tuan. Benda kecil. Itu pesanan untuk diri saya tuan-tuan, dan pesanan untuk tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan nanti kita akan sambung masuk hadis yang pertama dalam bab sabar. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya yang pertama apa dia? Iaitu tak boleh tidak kita kena paksa diri kita menjadi orang yang sabar. Nak jadi orang yang sabar mesti bermula daripada sekecil-kecil benda. Kalau kita tak pernah tuai, kita tak pernah tumbuhkan benih-benih sabar daripada sekecil benda tuan-tuan, kita memang akan jadi orang yang susah nak jadi orang yang sabar. Panah baran, mudah nak tergelincir, buat maksiat, sebab kita tak pernah sabar daripada kecil benda. Yang kedua, yang terakhir, iaitu apa dia? Dalam nak menjadi orang yang sabar, apa dia? Kita kena yakin itu adalah mustahab. Sebab Allah Ta'ala ini adalah tempat kebergantungan penuh. Kalau kita tak ada rasa tempat yang mana Allah tadi sebagai tempat kebergantungan penuh pada diri kita, susah jadi sabar tuan-tuan. Memang susah. Wallah Ta'ala alam. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Nanti kita sambung hadis yang pertama dalam bab as-sabar. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.